Okey, untuk yang keempat ni cikgu buat video baru lah. Okey. Yang empat ni dikatakan pengoksidaan dan penurunan dari segi ni, dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Ni. Cikgu baca penerangan sedikit. Ahli kimia mendapati konsep pemindahan elektron dalam menerangkan tindak balas redox adalah terhad kepada tindak balas yang melibatkan sebatian ion sahaja. Okey, jadi dah 3 kaedah. Rupanya 3 kaedah itu pun limited. Hanya sebahagian saja yang boleh kita tafsirkan. Kerana dia kata elektron ni biasanya melibatkan sebatian ion kan. Memanglah kan. Jadi bagaimana pula molekul-molekul yang bertindak balas? Tindak balas yang ada molekul, bagaimana kita nak tentukan? Jadi kita tentukan dengan menggunakan kaedah perubahan nombor pengoksidaan. Oleh itu, maksud pengoksidaan dan penurunan diperluas dengan menggunakan konsep nombor pengoksidaan. Okey. Tapi kamu tak nampak lagi lah apa itu nombor pengoksidaan kan, ataupun oxidation number. Tak apa, kita tengok dari segi definisi dulu. Yang dikatakan pengoksidaan, oxidation is when the substance ataupun apabila berlaku nombor pengoksidaan sesuatu unsur bertambah dalam bahan bertambah. Manakala reduction dikatakan apabila oxidation number nombor pengoksidaan sesuatu unsur dalam bahan tersebut tindak balas berkurang. Okey, ini definisi dia. Cikgu yakin 99% tak faham lah apa benda yang dia cakap ni. Tak apa. Jadi untuk kita memahami maksud ini, kita kena pergi satu ke belakang balik. Kita nak kenal dahulu apa yang dikatakan nombor pengoksidaan ni. Jadi untuk mengenal nombor pengoksidaan, ada beberapa law. Cikgu skip yang ni. Kita tengok law dia, undang-undang dia. Ni undang-undang dia. Kita nak mengenal dahulu sebelum kita nak decide which substance undergoes oxidation, which substance undergoes reduction. Kita tinggalkan dulu benda tu. Kita fokus kepada maksud oxidation number tu. Apakah nombor pengoksidaan? Nombor pengoksidaan ialah cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan dengan atom yang lain. Tadi dia kata tidak melibatkan elektron kan? Sebabnya elektron ni ada ion. Macam mana pula ada elektron ni? Ini dia assumption saja. Dia kata jika, tak kiralah molekul ke apa, kita anggaplah jika berlaku pemindahan, okey, dia akan membentuk suatu cas. Dia kata jika. Ampun, kamu tak nampak ni. Kalau logam menjadi ion, kamu nampak lah kan. Automatik lah kamu nampak. Jadi kalau molekul, jadi apa yang dia buat lah, dia anggap dia macam assumption. Bukan betul, assumption. Jika molekul berlaku pemindahan elektron, dia juga akan ada nombor pengoksidaan atau nombor cas. Okey. Kita tengok apa contoh, apa law dia. Ini mungkin kamu tak faham lagi, tak apa, kita tengok lagi. Law dia, okey, sebelum itu nombor pengoksidaan ni dalam bahasa Inggerisnya oxidation number lah, oxidation number. Okey, tak apa, kita go through ni dulu. Selepas go through ni kamu akan faham lah apa yang dikatakan oxidation number. Baru mengenal oxidation number, belum lagi siapa yang berlaku oxidation dan reduction tu nanti dulu. Kita hanya nak mengenal oxidation number macam mana. Okey. So law yang pertama adalah, okey, kalau kita ada unsur saja, contohnya natrium, karbon, helium,
Malah oksigen dan klorin unsur, maka kita law dia adalah nombor pengoksidaan dia kosong atau charge dia kosong. Okey, ni law yang pertama. Law yang kedua adalah nombor pengoksidaan. Okey, yang ni, nombor pengoksidaan bagi ion monoatom adalah bersamaan dengan charge pada ion itu. Okey, ini kamu faham lah. Ion yang kamu dah belajar, ion kalium, ion kuprum 2, ion oksida, kan dia ada charge. Charge dia itu adalah nilai nombor pengoksidaan dia. Faham? Okey. Cikgu besarkan sikit ni. Ni. Kalau Cu2+, charge dia 2+, kan? Jadi oxidation number dia +2. Dia terbalik sikit lah. Bukan 2+, +2. Nilai nombor pengoksidaan sama dengan nilai charge ion dia. Ion ni datang daripada sebatian lah, kan? Contohnya, cikgu bagi contoh. Contohnya, okey. Contohnya ni, CuO. Okey. CuO ni, Cu ni apa? Dia ion, kan? Cu2+. Jadi apakah nombor pengoksidaan ni? Cu ni adalah apa nombor pengoksidaan dia? +2. Sebab apa? Sebab Cu ni sebenarnya, Cu ni siapa? Dia adalah ion copper, kan? Jadi nombor pengoksidaan dia +2. Okey, boleh? Tapi kalau ni, kalau hidrogen, apa nombor pengoksidaan dia? Ini adalah unsur ikut law yang pertama lah, unsur nombor pengoksidaan dia adalah kosong, sifar. Oxidation number dia kosong. Okey. Macam ni lah, kan? Dia dekat sini. Contohnya lithium. Tak besarkan lagi. Okey. Contohnya lithium. Dia tanda sini lithium. Berapa nombor pengoksidaan dia? Lithium kumpulan 1. Mestilah +1, kan? +1. Okey. Contohnya magnesium oksida. Ditandakan magnesium ni. Apakah nombor pengoksidaan magnesium yang ni? Mestilah 2+, kan? Jadi +2 oxidation number dia. Okey. Law yang ketiga. Okey, law yang keempat. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu sebatian adalah sifar. Atom unsur ni macam ion juga. Contohnya ni, nombor pengoksidaan tadi kita dah belajar natrium, berapa nombor pengoksidaan dia? +1, kan? Jadi jumlah nombor pengoksidaan sodium, natrium campur dengan klorin, berapa nilai dia? Satu sebatian mestilah sifar. Okey, jadi ni contoh dia ni. Yang ni. +1 ni nombor pengoksidaan sodium, tambah klorida ni berapa nombor pengoksidaan dia? -1 lah, kan? Jadi kita campur mesti kosong. Jadi satu kelebihan bila kita tahu law nombor 4 ni, kita boleh selesaikan selesaikan beberapa masalah. Contohnya macam ni. Okey, contohnya yang ni. Kita ada sulfur trioxida, SO3. Kita tahu oksigen ni oxidation number dia berapa? -2, kan? Negatif. Sulfur kamu tahu tak? Sulfur tak tahu, kan? Jadi dengan pengetahuan nombor 4 ni kita boleh selesaikan sulfur ni. Kenapa? Sebabnya kalau kita tambah sulfur campur oksida ni, oxidation number dia kosong ni, kan? Kosong. Cikgu besarkan lagi. Ni kosong. Jadi kita lengkapkan persamaan ni.
dapatlah X ni positif 6. Jadi secara tak langsung S ni, sulfur ni, oxidation number dia positif 6. Jadi ini satu kelebihan law nombor 4 ni, iaitu kita boleh selesaikan jika kita tak tahu salah satunya. Okey. Tengok law yang kelima. Ni berapa law ni ada banyak law. Yang kelima, law dia adalah jumlah nombor pengosidaan atom unsur dalam satu ion polyatom adalah bersamaan dengan charge. Tadi sama dengan charge pada ion tersebut. Tadi sebatian, tapi sebatian tadi sama dengan berapa? Kosong kan. Tetapi kali ini dia tidak kosong. Kerana apa? Contohnya macam ni. Jika kita ada satu sebatian iaitu amonium, ion amonium. Ni, ion amonium. Ion amonium ni kita katakan dia ion polyatom. Dia ion tetapi ada beberapa atom dalam dia, ion. Ada beberapa unsur. Jadi kita panggil dia ion polyatom. Sebab apa ion? Sebab dia ada charge. Kan? NH4+. Jadi oxidation number bagi jumlah nombor pengosidaan dia sama dengan berapa? Kosong ke? Tak. Sama dengan charge dia. Charge dia positif, jadi sama dengan 1 yang ni. Sama dengan 1. Bukan sama dengan kosong. Sebab dia ada charge. Itulah yang dikatakan ion polyatom. Jadi nitrogen ni masalah nitrogen kamu tahu ke charge dia berapa kan? Kalau kamu tak tahu pun tak ada masalah sebenarnya. Nitrogen ni kamu boleh selesaikan juga sebab kamu tahu H plus kan. H oxidation number dia plus 1. Ada berapa? 4. Okey, kemudian sama dengan positif 1. Kalau selesaikan ni kamu akan dapat oxidation number yang kalau kamu tak tahu ni, negatif 3. Okey. Jadi satu kelebihan juga law nombor 5 ni, peraturan nombor 5 ni, kamu juga boleh menyelesaikan boleh mencari nombor pengosidaan bahan lain jika kamu tak tahu. Contohnya macam ni. Contohnya macam ni. Kita ada ion karbonat CO3 2-. Jadi kita campur semua ni, campur X, tak tahu, karbon tak tahu. Campur oksida berapa? Negatif 2. Ada berapa? Ada 3. Buat macam ni. Sama dengan kosong ke? Tidak. Dia adalah polyatom. Dia bukan sebatian biasa. Polyatom sama dengan charge dia negatif 2. Kamu selesaikan, kamu akan dapat X sama dengan positif 4. Kena wajib tulis positif. Walaupun 4 tu positif, kena wajib tulis positif 4. Okay? So kamu baca balik buku teks ni lah. Okey, yang seterusnya ada law lagi. Okey, ada law lagi nombor 6. Okey, berapa law ni? Banyak law ni. Okey, so tak apa. Kita berhenti dulu sampai law nombor 5 dulu. Nombor 5. So kamu baca dulu daripada penerangan redox dari segi elektron tadi, kemudian dari segi oxidation number. Tapi sebenarnya oxidation number kita baru bincang separuh lah, boleh dikatakan separuh. Dan kita sebenarnya untuk oxidation number ni kita masih belum mengenal siapa yang berlaku pengoksidaan, tak tahu lagi kan. Siapa yang berlaku penurunan, tak tahu lagi. Jadi apa yang kita belajar dekat oxidation number ni? Kita baru belajar mengenal apa itu oxidation number. Tak habis lagi. Setelah kita hatam 88 law ni, baru kita boleh bincang apakah yang dikatakan oxidation, apakah yang dikatakan reduction based on oxidation number, based on perubahan nombor pengosidaan. Perubahan yang kita panggil apa? Based on dari segi perubahan nombor pengosidaan. Changes of oxidation number.
Jadi untuk topik ni kita baru pergi separuh je. Tak habis lagi. So cikgu tinggalkan dulu. Okey, kalau ada contoh latihan sesuai, cikgu akan bagi kemudian. Okey, terima kasih.